Pengurusan ni ia mempunyai banyak definisi. Salah satunya ialah memudahkan sesuatu pelaksanaan orang lain, dan juga ia mengandungi unsur-unsur fungsi yang terdiri daripada perancangan, pengorganisasian dan pengawalan. Seterusnya, terdapat elemen penting yang ada dalam satu proses pengurusan tu, iaitu prinsip-prinsip pengurusan, sumber-sumber organisasi, cekap dan keberkesanan. Terdapat cabaran yang dihadapi oleh pengurus dalam pengurusan pada masa kini. Perubahan masa dan keadaan zaman menjadikan banyak teori pengurusan yang dulu menjadi using dan lapuk. Teori dan teknik baru dicipta untuk disesuaikan dengan perubahan zaman. Oleh itu, seseorang pengurus perlulah peka dengan pelbagai perubahan yang mencabar profesion dan amalan pengurusannya. Antara cabaran-cabaran masa kini yang terpaksa dilalui oleh pengurus ialah: yang pertama, perubahan selesa sebuah perniagaan; yang kedua, perubahan kematangan pekerja; yang ketiga, campur tangan kerajaan dalam undang-undang buruh; yang keempat, kemasukan teknologi maklumat ke dalam proses kerja; yang kelima, peningkatan program kualiti. Seterusnya kita akan balik kepada peringkat pengurusan yang terbagi pada tiga, iaitu atasan, pertengahan dan bawahan. Kita akan mulakan dengan pengurus atasan. Pengurus atasan ni dia paling tinggi dan dia menetapkan matlamat dan juga menentukan ia tercapai atau tidak, iaitu mengikut tujuan peluang yang berlaku di sekitaran luaran supaya organisasi itu dapat sesuaikan diri pada perubahan yang akan berlaku. Tujuan dia ni dirancang untuk jangka masa yang panjang. Pengurus atasan ni dia tetapkan misi, visi dan dasar. Contoh pengurus atasan ialah pengawal eksekutif. Akhir sekali, kita akan balik kepada pengurus bawahan. Mereka ni bertanggungjawab ke atas semua pekerja organisasi yang bukan terdiri daripada pihak pengurusan. So mereka ni bertanggungjawablah ke atas pekerja bawahan mereka, dan tak bertanggungjawab atas pengurus atasan ataupun pengurus bawahan. Kepentingan yang kedua ialah pengurusan sangat penting supaya kerja yang betul dapat dilaksanakan dengan cekap. Dalam hal ini, kecekapan bermaksud keupayaan dan kebolehan seseorang pengurus melakukan sesuatu kerja dengan betul. Definisi pengurusan yang dinyatakan amat menjelaskan beberapa sebab pengurusan yang perlu dalam sesebuah organisasi. Selain itu, terdapat beberapa kepentingan dalam pengurusan. Kepentingan yang pertama ialah tidak mungkin sesebuah organisasi dapat beroperasi tanpa pengurusan, kerana organisasi tanpa pengurusan tidak dapat beroperasi bagi menjalankan kegiatan sehariannya. Kepentingan yang ketiga ialah pengurusan bantu organisasi mencapai objektif. Setiap bahagian unit kerja mempunyai objektif yang berlainan. Objektif merupakan satu sasaran yang ingin dicapai oleh suatu unit kerja, satu bahagian atau sesebuah organisasi. Kepentingan yang kelima adalah pengurusan juga satu tuntutan ke arah mencapai al-a'la, iaitu kejayaan. Bagi mengurus unit atau jabatannya sebagai amalan fardu kifayah bagi membantu dan menolong pekerja Islam merealisasikan pekerjaan mereka sebagai satu ibadah. Okey, sebagai penyampaian maklumat, dia ada tiga, iaitu yang pertama adalah penyampaian sebagai pengawal, dan kedua adalah sebagai jurucakap, dan ketiga adalah sebagai pengurus. Dan untuk sebagai pengawal, pengurus menjelahi persekitaran untuk mendapatkan maklumat dapat diperolehi melalui perbualan, percakapan dan spekulasi. Memandangkan pengurus itu berhubung dengan pihak lain, maka ia mempunyai kelebihan mengumpul maklumat untuk organisasi. Sebagai penyampaian pengurus mestilah berkongsi dan membahagikan maklumat yang diterima dari pihak luar. Untuk sebagai jurucakap, pengurus menghantarkan sebahagian maklumat kepada mereka dari luar unitnya. Lakonan merancang. Assalamualaikum. Salam. Erin, Intan, boleh duduk. Okey. Awak tahu apa tujuan saya panggil awak semua ni? Tak. Okey.
syarikat kita ni sekarang tengah mundur. Okey, Intan apa? Bagi pendapat saya, mungkin kita boleh memperbarui lagi produk kita dengan tambahan kebaikan-kebaikan macam keselamatan yang kita punya produk, ataupun kita boleh cipta satu akaun untuk kita dedahkan kepada mereka yang belum tahu tentang kita punya produk dalam negara ataupun luar negara. Okey. Bagus. Okey juga tu. Okey, pendapat ini? Pada pendapat saya pula, kita macam boleh promosikan dekat carnival secara kita boleh bagi dekat ejen, dropship supaya dia orang lagi tahu tentang produk kita ni. Okey, bagus untuk berdua-duanya membantu saya. So, okey lah. Saya try untuk awak punya perancangan tu lah. Okey, terima kasih semua. Lakonan pengurus mengorganisasi. So, Puan, Assalamualaikum. Ya saya. Kami daripada pengurus setiap bahagian, kami nak laporkan pasal untuk bulan ni lah. Oh ya. Anda semua boleh duduk. terima kasih Puan. Terima kasih. Okey, kita start dengan pengurus sumber manusia. So, awak boleh laporkan pada saya. Ini adalah laporan untuk bulan ni. Untuk bulan ni, ramai pekerja yang ambil kesempatan sebab sekarang kan tengah COVID. Jadi mereka ambil kesempatan nak cuti lah, nak jaga anak lah, taskah tak buka lah. So untuk bulan ni ramai sangat yang cuti. Dan untuk gaji pula, mereka dah cuti. Lepas tu nak gaji yang sama. Yang macam kita dah letak kat RM1,500, dia nak RM1,500 juga. So, saya nak awak punya pekerja bawahan awak tu, siapa yang tak buat kerja apa semua, awak potong gaji mereka. Saya tak nak buang semua tu cuti apa semua. Saya tak nak alasan apa semua. Saya nak semua kerja sini. Faham? Saya tak nak bekerja malas sini. Faham? Okey. Saya nak awak putuskan balik mengurus kewangan. Okey. Saya nak awak laporkan pada saya pada bulan ni. So, saya nak tengok. Kat sini macam apa yang tuan tengok, syarikat kita sangatlah menuntung disebabkan atas faktor COVID. Jadi diorang tak boleh nak bergaya dekat luar, tak boleh nak pergi mana, pergi situ, pergi sini. Jadi sebab-sebab lain juga, syarikat-syarikat lain barangan diorang lagi menarik daripada barangan kita. Jadi kita punya syarikat turun dengan teruk. Okay, saya nak pekerja-pekerja awak bawahan betulkan balik apa semua, settlekan apa semua. So saya nak betulkan. Faham? Okay. Memandangkan kita punya syarikat mundur kan, untuk kewangan kita mundur kan, semua manusia kita mundur kan. So tugas awak untuk pemasaran ni, saya nak awak mempromosikan pemasaran kita untuk memantapkan lagi kita punya syarikat dengan menggunakan media sosial dan sebagainya untuk memantapkan lagi kita punya syarikat lah dengan pemasaran. So itulah tugas awak. Okay, Tuan, saya akan uruskan diri saya lebih baik. Baik. Okay. Betul? Okay. Faham? Faham, Tuan. Anda lakonan memimpin. Ya, masuk. Lagi buat Lagi duduk. Awak Zuhairi ya? hari ni. Ya, saya dapati awak memang ada masalah sebab selalu cuti. Kita bagi tahu saya sebab kenapa cuti. Saya minta maaf sebab saya tak hadir. Saya cuti bukan sengaja. Saya cuti sebab kadang-kadang saya melambat. Saya ada masalah tempat kerja. Itu sebab Saya boleh bantu awak, tapi untuk yang baru lambat tu, itu awak kena berbalik awak. Untuk yang jauh tempat kerja tu, saya boleh bantu awak lah. Awak tahu tak sekarang kita ada masalah bagi pemasaran, bagi kewangan. So untuk bagi pemasaran, sebab awak kan bagi pemasaran kan. So bagi pemasaran sekarang perlu lebih orang kata kuatkan lagi ataupun lebih cantikkan lagi orang punya promosi. So sekarang ni awak pergi jumpa pengurus pemasaran awak dan awak tanya dia apa
apa yang awak boleh bagi lagi. Okey. Jadi, Sama. Okey, masuk. Silakan duduk. terima kasih Puan. Sama-sama. Okey, awak dah jumpa pengurusan sumber manusia? Ada Puan. Okey, awak tahu kan sekarang company kita pemasaran semakin mudah. So saya nak awak buat sesuatu untuk menyelesaikan masalah ini. Okay. Saya tak nak dengar pemasaran kita ni semakin mudah dan sebagainya yang negatif. Saya nak syarikat kita ni berjaya, maju dan cekap. Saya tak nak ada pekerja bawahan ataupun siapa-siapa yang tak buat apa-apa. Okay. Untuk demi syarikat, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Okey. Okay. Lakonan mengawal. Ya. Bos. Saya nak duduk. Okey. Macam mana dengan Zuhairi dengan pekerja lain? Okey, so hari ni sekarang saya dah nampaklah potensi dia dah akan kerja. Lepas tu saya dah nampak dah dia punya potensi bekerja tu memang kenalah dengan bidang yang dia ambil tu memang level-level dia lah. Memang dia dah tunjukkan. Untuk pekerja lain sama juga dia dah stop untuk tak cuti selalulah macam ni. Dia je seminggu tu ada je lah dia kali nak cuti. Pasal gaji pula saya dah bagi amaran kat diorang kalau diorang lambat ataupun ada masalah lain saya takkan yang gaji diorang. Okey, baik. Bagus. Nanti saya nak jumpa dia. Okey. Saya bagi dia gaji. Okey. Awak tengah buat apa ni? Saya tengah buatlah apa yang patut. Teruskan. Semoga berjaya.